Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surah Al-Falah, Bandar Damai Perdana dan seluruh saf jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kuliah takmir online kita pada kali ini, dan kita masih lagi di dalam bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang lepas, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, insya-Allah. Jadi para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi dalam fatrah ujian, ataupun ditimpa dengan suatu musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merangkumi seluruh dunia sebenarnya, bukan di Malaysia sahaja. Jadi nak tak nak tuan-tuan, itulah sebagai suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah Taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan apa sahaja yang Allah Taala timpakan kepada kamu dari bentuk musibah adalah merupakan sebagai satu peringatan, fabima kasabat. Sebab apa? Sebab dia adalah kesan daripada tangan-tangan yang kita lakukan, daripada maksiat, dosa dan juga kejahatan-kejahatan kita. Maka nak tak nak tuan-tuan, sepatutnya kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Bila ditimpa dengan musibah, fahamilah itu adalah ujian ataupun peringatan daripada Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Ta'ala, untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian barulah kita berusaha, berikhtiar untuk menyelamatkan diri kita melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan. Antaranya ialah dengan kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan mematuhi SOP itu juga sebahagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada uli amri, kepada pemimpin-pemimpin kita dalam perkara yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi patuh kepada SOP juga sebahagian daripada perintah yang wajib untuk kita sama-sama ikuti. Jangan kita langgar ataupun kita tinggalkan, sebab maslahah ataupun kebaikan di sebalik pematuhan SOP itu bukan sahaja untuk diri kita, bahkan untuk ummah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung hadis yang ke-11, daripada tajuk kelebihan agama Islam, kelebihan agama Islam. Kita masih lagi menggunakan jilid muqaddimah kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila 700 dhif wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Rawahu Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya
apabila salah seorang daripada kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya, yakni disertai dengan keikhlasan, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamai hingga kepada 700 kali ganda. Dan tiap-tiap satu kejahatan itu yang dilakukan akan ditulis baginya satu kejahatan yang menyamainya. Jadi hadis ni nak menerangkan tentang apa tuan-tuan? Tentang pertama sekali ialah amalan yang kita kerjakan yang diterima oleh Allah Ta'ala akan menghasilkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Seperti mana Nabi sebut pada awal hadis tu, apabila salah seorang daripada kamu mengerjakan amal-amal dengan sebaik-baiknya untuk membuktikan keislaman. Jadi orang Islam bukan sekadar dia mengucap 2 kalimah syahadah, bukan sekadar dia mengakui 2 kalimah itu, tetapi wajib dia buktikan dengan amal. Wajib dibuktikan dengan amal akan keislamannya itu dengan sebaik-baik amalan, dan disertakan dengan keikhlasan. Ulama menyebut ada 2 syarat untuk amalan kita itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama, al-ikhlas billah, ikhlas kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua ialah ittiba' bis sunnah, amalan kita itu bertepatan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Maksudnya kita buat itu dengan ilmu, dengan kefahaman daripada nas, bukan kita buat syok sendiri, bukan kita reka sendiri. Itu jadi bid'ah, tuan-tuan. Jadi dua syarat. Buat amalan itu dengan ikhlas yang pertama, semata-mata kerana Allah, tidak menyekutukan niat kita itu selain kepada Allah Ta'ala, dan kena buat dengan ilmu, dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dari segi hukum fiqahnya itu, seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka bila mana kita berjaya melakukan amalan yang sedemikian, yang sebaik-baik amalan ini, tiap-tiap amalan itu akan ditulis baginya 10 hingga 700 kali ganda. 10 untuk satu kebaikan, 10 ganjaran pahala hingga kepada 700 kali ganda, bergantung kepada kesungguhan, keikhlasan yang kita lakukan tadi itu, dan bergantung kepada tawaran Allah Ta'ala. Macam solat berjemaah bukan 10, bahkan 27. Solat berjemaah tu 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Jadi berbeza, tuan-tuan. Kalau solat sendirian tu satu, ataupun kita kata 10 lah, satu kebaikan 10 kali ganda. Maksudnya kalau solat berjemaah tu 27 kali ganda lagi. Tadi kita dapat 10 kali ganda, yang ni dapat 27 kali ganda lagi. 27 lebih hebat daripada solat bersendirian. Dan tiap-tiap satu kejahatan, setiap satu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu ditulis baginya hanya satu dosa yang menyamai kejahatan yang dia buat itu. Jadi ini formula, tuan-tuan. Hadis ni sebenarnya sama dengan maksudnya sama dengan hadis yang ke-10 yang telah kita bincangkan sebelum ni. Tentang apa? Tentang ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat kali ganda. Kita lihat huraian daripada hadis ini, iaitu nilaian Islam terhadap kebajikan dan juga kejahatan. Jadi setiap amalan yang kita buat, dia ada nilai. Seperti mana Allah Ta'ala juga menyebut, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa sahaja yang kita buat, pekerjaan kita itu walaupun sekecil zarah, maksudnya apa? Sikit sangat kebaikan yang kita buat akan diperlihatkan untuk dihitung. Akan diperlihatkan Allah Ta'ala di mana? Di padang mahsyar nanti, untuk dihitung. Untuk dihitung, untuk dilihat kebaikan, dan begitu sebaliknya kejahatan yang kita buat walaupun sekecil zarah, terlalu sedikit kejahatan juga akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Ta'ala dan akan diperlihatkan di padang mahsyar nanti. Waliyahzubillah. Jadi kita mohon agar Allah Ta'ala menutup keaiban kita nanti di padang mahsyar. Sebab semua kita ni ada melakukan salah dan silap. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan taubat kita, Allah Ta'ala mengampunkan dan menghapuskan dosa kita,
Bila mana dosa kita itu terhapus, maka dia tidak akan dihisap, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita lihat huraian daripada hadis tadi itu, iaitu Islam memang ada kelebihannya dengan sifatnya sebagai agama yang sah di sisi Allah Ta'ala. Islam memang ada kelebihan. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala redha di sisi ini itu hanyalah Islam. Hanya Islam sahaja. Tidak ada agama-agama selain daripada Islam, termasuklah agama-agama Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka ni adalah ahli kitab, tetapi mereka adalah golongan yang telah menyeleweng daripada kitab yang sebenar. Mereka telah menyeleweng. Sekiranya mereka betul-betul beriman dengan kitab Taurat dan juga Injil, pasti mereka akan beriman dengan Al-Quran juga. Pasti mereka akan mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah hari ini kita lihat, ahli kitab ini, mereka ni menafikan kerasulan baginda Nabi Muhammad. Itu menyebabkan mereka ni sebenarnya salah satu daripada kategori orang kafir. Ahli kitab ni sebahagian ataupun salah satu daripada kategori umat-umat orang kafir. Orang kafir ni dia ada banyak kategori, salah satunya ahli kitab. Jadi walaupun mereka ni asalnya agama tauhid, asalnya mereka ni agama menyembah Allah Ta'ala, tapi disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka itu, maka mereka juga terkeluarlah daripada Islam yang sebenar. Sebab semua Nabi dan Rasul membawa agama Islam, bermula daripada Nabi Adam AS sampai daripada Nabi Muhammad, termasuklah Nabi Musa, termasuklah Nabi Isa, membawa agama tauhid, agama mengesakan Allah Ta'ala, dan mereka semua mengakui. Dalam semua kitab-kitab telah diterangkan tentang kemunculan Nabi akhir zaman, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sendiri tidak beriman dengan kitab-kitab mereka. Mereka menafikan tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka. Jadi tuan-tuan, hanya Islam sahaja yang ada kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Maka dengan keislaman seseorang itu, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kebaikan ataupun kejahatan, yakni dosa ataupun pahala. Di antara kelebihan agama Islam ini ialah tiap-tiap satu amalan yang baik akan diberi balasan sekurang-kurangnya berapa? 10 kali ganda. Ini paling kurang tuan-tuan. Sekecil-kecil kebaikan 10 kali ganda daripada apa yang kita buat. Jadi kelebihan ini hanya dapat dicapai dengan amal-amal yang baik, yang sempurna lagi ikhlas untuk beroleh keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya apa? Kelebihan maksudnya amalan-amalan yang kita buat, yang kita nak dapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala ni, bagaimana? Perlulah amalan yang dibuat itu dengan sempurna, amalan yang hanya dibuat dengan sempurna lagi ikhlas. Jadi kita sebutlah tadi, awal-awal tadi apa dia? Ittiba' bisunnah. Amalan yang kita buat bertepatan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ibadah khusus, ibadah-ibadah yang memang dah ditetapkan oleh syarak, seperti solat, puasa, zakat, haji. Ini ibadah-ibadah khusus wajib untuk dia dengan ilmu, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan perkara yang membatalkan tu kita kena elakkan. Yang itu kita kena pastikan segala amalan kita buat itu mesti dengan ilmu, untuk mendapatkan kesempurnaan. Dan yang satu lagi apa dia? Ikhlaskan niat. Dari segi tasawufnya, dari segi hatinya itu dia kena buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran, sebab Allah Ta'ala redha dengan perbuatan tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Ada ahli bid'ah, ada golongan-golongan yang dia ni syok sendiri. Dia buat ibadahnya itu termasuk sekali dengan perkara-perkara khurafat, perkara tahyul dimasukkan sekali. Ada adat setempat dijadikan sebagai campuran ibadah-ibadah. Yang ni na'udzubillah tuan-tuan. Kalau kita lihat satu puak orang Islam di Vietnam, tuan-tuan, mereka ni asalnya orang Melayu Champah yang beragama Islam. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, mereka ini dah mencampur adukan amalan agama Buddha itu dengan agama Islam, sehingga tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube, boleh cari satu video tentang penerangan orang-orang Islam di Vietnam.
yang berasal daripada orang Melayu campur ni, yang mana mereka ni telah mengubah suai amal ibadah yang dilakukan, khususnya solat, sehingga kan solat bagi mereka ni hanya dilakukan oleh kita kata ahli-ahli ulama mereka sahaja. Orang awam tak solat dah, dan mereka pun solat sebulan sekali je, hanya hari Jumaat sahaja. Dan kita lihat solat dia pun dah berbeza dah caranya. Ada sujud, tetapi yang lain tu semua dah lain dah diubah suai. Dia buat dengan syok sendiri, dia buat dengan campuran adat-adat setempat, digabungkan, sebab tak nak bergaduh antara Islam dengan Buddha. Jadi dia ambil dua-dua, Islam dan Buddha digabungkan menjadi satu agama, tapi mereka masih mengaku agama Islam. Mereka masih mengaku sebagai seorang Muslim. Wa'alaikumsalam. Jadi kalau amalan sedemikian, maka amalan ini termasuk dalam amalan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala, amalan yang tertolak. Sebab Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi macam mana nak lihat Nabi solat? Kita kena kaji balik, kena lihat balik hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana sifat solat baginda Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang melihat Nabi solat, dia menceritakan. Jadi itulah cara untuk kita mendapatkan kesempurnaan dalam amal ibadah kita. Seterusnya, bagi orang-orang yang baru masuk Islam, bagi orang yang baru masuk Islam, sebagaimana yang diterangkan perihal ini dalam hadis yang ke-10, hendaklah selain tetapnya mematuhi Islam, masuknya itu dengan tujuan mencari keredaan Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana tujuan yang lain. Ini jadi orang yang mu'allaf. Bagi mereka yang baru memeluk Islam ini, pertama sekali kena betulkan niat. Betulkan niat mereka itu masuk Islam, walaupun kita tahu macam-macam sebab, kahwin, sebab kahwin, sebab apa lagi, biasanya sebab kahwin tuan-tuan, tapi kena betulkan niat selepas tu. Kena ada bimbingan daripada orang Islam yang lain, ataupun pasangannya itu, untuk mengikhlaskan niatnya itu memeluk Islam bukan semata-mata untuk mendapatkan habuan-habuan dunia ataupun kepentingan-kepentingan selain daripada mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah dia berjaya mengikhlaskan tujuan yang masuk Islam itu, barulah amalan itu akan diterima dan segala kelebihan sebagai orang Islam itu dia akan perolehi. Ini penting tuan-tuan, kita kena fahamkan, terutamanya golongan-golongan mu'allaf. Masuk itu dengan tujuan mencari redha Allah Ta'ala semata-mata, bukan tujuan selain daripada itu. Barulah dia akan mendapat pahala dan juga ganjaran yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan bagi orang yang berketurunan Islam pula, yang memang keturunan asal Islam, lahir dalam keluarga Islam, hendaklah mereka tetap mematuhi Islam. Tetap kita mematuhi Islam, ajaran Islam yang sebenar, dan mengerjakan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna lagi ikhlas. Kita perlu jaga, buat dengan sempurna dan jaga keikhlasan hati. Buat tu maksudnya dengan fizikal kita, dengan ilmu kita. Sebab ada juga orang yang buat betul dari segi fiqahnya betul, tapi hatinya tak ikhlas. Ataupun sebaliknya, orang tu dibuat ikhlas, hatinya betul-betul kerana Allah Ta'ala, tapi disebabkan kejahilannya buatnya salah. Jadi dua-dua ni ditolak. Dua-dua amalan seumpama ini ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena jaga dua-dua ni, dengan ilmu dan juga dengan keikhlasan. Dengan yang demikian, barulah Islamnya itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberi balasan yang berganda-ganda. Maksudnya dengan yang demikian apa dia? Dengan kesempurnaan. Kesempurnaan melalui apa? Melalui ibadah yang kita buat itu dengan ilmu betul dari segi fiqahnya itu, dan dengan keikhlasan hati kita itu, barulah amalan kita itu, barulah Islam kita itu dinilai, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan diberi balasan yang berganda-ganda, seperti mana janji Allah Ta'ala 10 hingga ke 700 kali ganda. Itu tak masuk lagi dalam riwayat lain, dan boleh lebih daripada 700 kali ganda, bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Seperti contohnya bila malam Lailatul Qadar, bukan 700 kali ganda, bahkan 1000 bulan. 1000 bulan punya ganjaran tuan-tuan. Subhanallah, lebih kurang 83 tahun lebih
Satu amalan, satu ibadah yang kita buat, contohnya 2 rakaat, 2 rakaat solat malam yang kita buat, pahalanya mungkin kita kata 1 balas 10, bulan Ramadan 1 balas 10 kali 10 lagi, maksudnya 100. Kena pula malam Lailatul Qadar kali dengan 1000 bulan. Jadi banyak lah, lebih berganda-ganda lagi. Tapi syaratnya semua tadilah, kita kata apa? Buat dengan ilmu, dengan kefahaman yang sebenar berdasarkan nas, seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Nabi buat. Dan yang kedua dengan keikhlasan, hati yang tulus, murni semata-mata kerana Allah Ta'ala ibadah itu. Sebab semua ibadah dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala, sebab Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan kita buat ibadah, maka kita buatlah ibadah semata-mata kerana Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Kalau kita buat amalan, satu ibadah selain niat kita tu selain kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menemplak kita. Allah suruh kita minta ganjaran daripada selain Allah Ta'ala. Kalau dulu kita buat sebab apa? Sebab malu dekat jiran, akhirat nanti kita pergi jumpa jiran tu minta ganjaran sebab kita buat dulu untuk dia. Na'udzubillah, memang kita takkan dapat apa-apa kebaikan nanti. Jadi tuan-tuan, demikianlah maksud hadis yang ke-11 ini. Jadi hadis yang ringkas, yang pendek, tetapi memberi suatu kefahaman yang jelas kepada kita untuk kita sama-sama menjaga dan memelihara segala amalan-amalan yang kita buat. Banyak dah amalan kita buat ni tuan-tuan. Hidup kita dah mungkin 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun, ada yang ekstra sampai 90 tahun. Kalau amalan itu dibuat tidak bertepatan seperti mana yang disebut ini, tidak dengan ilmu dan tidak ada keikhlasan, maka segala amalan yang dibuat itu sia-sia. Jadi dia dah penat, dia dah buang masa dia dah buang umur dia itu dengan melakukan amalan tersebut, tetapi tidak ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Satu kerugian yang amat besar tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita memperbaiki tuan-tuan amal ibadah kita ini, khususnya solat kita setiap hari itu perbaiki tuan-tuan. Sebab itulah hubungan kita yang paling utama dengan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi sebut as-salatu imanuddin, solat itu tiang agama. Jadi perbaikilah solat kita itu dengan kesempurnaan. Kita belajar tentang hukum hakam solat, bahkan bacaan-bacaan solat itu kalau boleh kita faham. Fahamilah bacaan-bacaan solat itu supaya kita dapat mendatangkan kekhusyukan dalam amal ibadah kita. Sebab kita buat setiap hari 5 kali tuan-tuan. Rugi kalau kita buat ni tidak ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan solat itu kalau diterima Allah Ta'ala, dia menjadi sebagai pencegah kepada kemungkaran. Semakin kita solat, semakin kita baik. Semakin kita solat, semakin kita sempurna kehidupan Islam kita. Itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi jangan kita rugikan segala amal ibadah yang telah kita buat. Dan mudah-mudahan semua amalan kita ada ganjaran, ada nilai di sisi Allah Ta'ala yang akan kita beroleh nanti, ganjarannya di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, muslimin muslimat. InsyaAllah kita akan sambung nanti hadis yang ke-12 pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Sekadar itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr.